Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhuda binti Abdul Rahim dari Masa University akan menyampaikan pembentangan mata pelajaran umum TITAS yang bertajuk Sistem Pendidikan Tamadun Cina. Melalui pembentangan ini, kita dapat melihat objektif, latar belakang perkembangan tamadun Cina, pengenalan, matlamat sistem pendidikan tamadun Cina, kesan sistem pendidikan dari tamadun Cina, dasar pendidikan tamadun Cina dan kesimpulan. Seterusnya, objektif. Tamadun Islam Tamadun Asia TITAS adalah tugasan bagi semester akhir yang perlu saya siapkan. Sistem peperiksaan tamadun Cina dipilih sebagai tugasan ini. Tugasan ini dijalankan bagi memberikan gambaran yang jelas berkaitan sistem peperiksaan oleh tamadun Cina. Tugasan ini juga bertujuan membincangkan tentang sistem yang digunakan bagi menjalankan peperiksaan oleh tamadun Cina. Sekarang saya akan menceritakan sedikit iaitu latar belakang perkembangan tamadun Cina. Sejarah tercatat dalam sejarah tradisional wujud sejak 5,000 tahun dahulu disokong oleh rekod arkeologi yang wujud sejak abad ke-16. So, zaman permulaan Cina ini melibatkan kemunculan dinasti Xia, Shang dan Zhou yang mengamalkan pemerintahan beraja feodal yang mana pada zaman itu ia bercirikan peperangan dan munculnya falsafah Confucius, Taoisme, legalisme dan The Hundred School of Thought. Seterusnya, pada zaman pertengahan atau zaman keagungan bermula dengan dinasti Qin, Han dan Tang yang dikenali sebagai zaman keemasan dalam tamadun Cina kerana pencapaiannya dalam pelbagai bidang seperti sains, kesusasteraan, pentadbiran agama dan sebagainya. Seterusnya adalah zaman peralihan di mana pada zaman ini kedatangan dan pencerobohan orang Gaza ke atas Cina berlaku dan masa inilah pertama kalinya negara Cina diperintah oleh orang luar. So penaklukan berlaku pada abad ke-13 oleh Mongol pada pemerintahan Song. So pada abad ke-15 kuasa kembali kepada Cina iaitu masa tu diperintah oleh dinasti Ming. Seterusnya kembali kepada perintah asing iaitu orang Manchu. So tamatnya zaman peralihan dan bermulalah zaman moden di mana pada zaman ini yang memperlihatkan zaman cabaran kepada Cina dengan bermulanya pengaruh barat yang banyak mempengaruhi tamadun Cina. So selepas tu Perang Candu berlaku sekitar tahun 1839 hingga 1842 dan mengalahkan Cina. So kuasa barat telah memperkenalkan konsep most favored nation. So Cina pula mengadakan pemulihan negara sekitar tahun 1861 hingga 1895 dengan melancarkan gerakan menguatkan diri dan pada tahun 1898 reformasi 100 hari tapi gagal. Okey, seterusnya pengenalan berkaitan dengan tamadun Cina. So tamadun Cina ini adalah tamadun yang tertua di dunia dan ianya bermula di Huanghe Utara dan Yangtze di selatan. So, tamadun Cina ini dikatakan memiliki puluhan dinasti. Ini menyebabkan pembentukan negara ini adalah daripada pelbagai suku bangsa. So tamadun ini bermula dengan dinasti Xia pada tahun 2900. Tamadun Cina amat mementingkan pendidikan dan masyarakatnya sangat-sangat menghormati golongan yang intelektual. So bagi memastikan masyarakat Cina ini mendapatkan pendidikan, kerajaan telah bertanggungjawab untuk menyediakan kemudahan pendidikan kepada masyarakat seperti menyediakan rumah guru, rumah penaung yang kaya iaitu rumah berhala dan rumah pondok supaya masyarakat dapat pendidikan yang sepatutnya. Pada zaman Wu Ti, dalam dinasti Han, sekolah tinggi ditubuhkan di ibu kota dan menggalakkan pertumbuhan sekolah-sekolah di kampung dan di daerah. Seterusnya pada zaman Maharaja Yan Kuang dalam dinasti Sui, sekolah dan perpustakaan imperial ditubuhkan. Diikuti pada zaman dinasti Ming, kolej, golongan belia dan universiti ditubuhkan pada peringkat pusat. Pada zaman Xuanzang, akademik Han Lian telah ditubuhkan. Selain itu, sekolah-sekolah telah ditubuhkan secara besar-besaran dan seterusnya sistem percetakan diperkenalkan.
So, pelajar yang mengikuti sesi persekolahan yang diperkenalkan pada zaman ini adalah bermula seusia pada umur yang berumur 7 tahun, dan semua pelajar yang mengikuti sesi persekolahan mereka akan membawa kerusi, buku, kertas, pensel dan dawat sendiri ke sekolah. So, di dalam bilik darjah terdapat ruang pemujaan Confucius, dan terdapat sekolah menengah dan sekolah tinggi yang menyediakan pelajar menghadapi peperiksaan kerajaan. Sekolah ini ditaja oleh kerajaan, orang kaya dan persendirian serta pegawai kerajaan. Sekarang kita akan pergi ke matlamat sistem pendidikan tamadun Cina. Sistem pendidikan yang diperkenalkan pada zaman tamadun Cina ini mempunyai matlamat yang sangat penting kepada kerajaan dan masyarakat. Antara matlamat pendidikan adalah untuk memenuhi keperluan kerajaan dan negara bagi mengekalkan keharmonian masyarakat dan taat setia rakyat kepada raja dan negara melalui pengekalan kuasa politik, birokrasi dan kedaulatan maharaja. Selain itu juga, pendidikan bertujuan membendung pemikiran bebas berlaku terhadap masyarakat bawahan dan golongan atasan supaya dapat memupuk kerjasama erat rakyat dengan kerajaan bagi menjamin kestabilan politik dan keharmonian masyarakat. So, sejak zaman dinasti Han telah wujud kelompok elit yang mana mereka menerapkan nilai-nilai murni dan etika Konfusianisme yang menyokong dan mengukuhkan status maharaja Cina dan kerajaan melalui fahaman Konfusianisme yang menjadi asas ideologi politik dan kurikulum pendidikan Cina. So, matlamat seterusnya adalah peperiksaan awam yang mana ia berkait rapat dengan sistem peperiksaan yang diamalkan dan tiada had umur untuk mengambil peperiksaan dan kawalan yang amat ketat dilakukan, serta untuk memastikan tiada kes penipuan berlaku, mereka akan dikurung selama 3 hari sebelum hari peperiksaan. So, jika didapati meniru, hukuman mati akan dikenakan dan bagi yang lulus peperiksaan, mereka ini akan menjadi pegawai dan pentadbir pemerintah Cina dan menjadi ahli seumur hidup di Imperial Academy, iaitu sebuah organisasi intelek. So, matlamat pendidikan juga adalah untuk mengekalkan hubungan dan mementingkan nilai kekeluargaan dengan sifat taat kepada ibu bapa, orang tua dan menghormati pegawai-pegawai kerajaan serta memupuk nilai-nilai murni dan etika yang diperlukan oleh pihak pemerintah. So, terdapat 9 buku yang suci yang menjadi rujukan sebuah kurikulum pendidikan. Antaranya ialah Five Classics of Shu Qing dan The Four Books yang terdiri daripada Analysis, Great Learning, Doctrine of Men and Works of Mentions. So, selain itu, matlamat pendidikan tamadun Cina ini juga adalah untuk membezakan golongan pemerintah yang diperintah, kerana golongan ini dapat dibezakan melalui pendidikan sebagai kayu ukur serta dianggap penentu peranan di hierarki masyarakat Cina. Shunzi atau nama Tun Unggul, The Super of Men adalah golongan elit yang berpendidikan tinggi menurut pemikir Konfusianisme. Dan rakyat mestilah menghormati Shunzi. So, pemilihan pegawai-pegawai kerajaan secara birokrasi bermula daripada zaman dinasti Han yang bertujuan untuk memilih pegawai kerajaan dengan mewujudkan sistem peperiksaan. So, calon yang cemerlang akan dilantik memegang jawatan kerajaan di ibu kota dan di wilayah sehinggalah kejatuhan dinasti Qing pada tahun 1911, dan sistem ini dapat dikekalkan. Seterusnya adalah dasar pendidikan tamadun Cina. So, masyarakat Cina ini amat menghargai pendidikan dalam tamadun Cina. So, matlamat utama pendidikan adalah untuk lulus peperiksaan. Terdapat 3 tahap peperiksaan yang dijalankan semasa zaman tamadun Cina, iaitu Shu Tai, di mana tahap pertama yang bersama dengan ijazah pertama, dan tahap kedua iaitu setaraf sarjana dikenali sebagai Shunjin, dan seterusnya Qin Shi yang bertaraf dengan doktor falsafah yang terkenal pada zaman moden ini. Sistem pemilihan pegawai awam melalui peperiksaan awam dan menyediakan pelajar-pelajar untuk 3 peringkat ijazah dan 3 tahap peperiksaan adalah satu ciri nyata pendidikan tradisional. Pada permulaannya, setiap pelajar ni mesti mengambil peperiksaan di daerah sendiri sebelum menduduki peperiksaan ijazah pertama di bandar, dan peperiksaan diadakan sebanyak 2 kali dalam tempoh 3 tahun yang dikenali sebagai Shu Tai. Seterusnya, untuk peperiksaan peringkat kedua iaitu dikenali sebagai ijazah Shunjin, peperiksaan ini dijalankan di ibu kota.
So setelah lulus peperiksaan kedua, peperiksaan ketiga boleh diambil di ibu kota Empire dengan kehadiran Maharaja dan dianugerahkan ijazah Shinshi, dan peperiksaan kedua dan ketiga ini akan diadakan setiap 3 tahun sekali. Setiap yang lulus dalam peperiksaan pertama berpeluang menjadi pegawai kerajaan dan ijazah ketiga pula layak menjadi pendidik. Gelaran Chuang Yuan diberikan sebagai penghormatan tertinggi sebagai penghormatan kepada ketiga-tiga ahli akademik. Sebuah badan dan penyunting yang bertindak sebagai kabinet Maharaja merupakan sebuah majlis ahli akademik terkemuka. Ada yang dilantik sebagai tokoh kesusasteraan negara dan berkedudukan tinggi dalam negara yang dikenali sebagai Hanlin. Kesan sistem pendidikan dari tamadun Cina. Sistem peperiksaan dalam tamadun Cina ini masih dipraktikkan di setengah negara, terutama Malaysia. Antara yang masih kekal pada masa kini adalah sistem peperiksaan awam yang diperkenalkan oleh tamadun Cina seperti ujian pencapaian sekolah rendah UPSR, pentaksiran tingkatan 3, sijil pelajaran Malaysia, sijil tinggi pelajaran Malaysia dan sijil tinggi agama Malaysia. So, selain itu juga dapat juga kita lihat berlaku perkembangan inovasi ciri dalam sistem pendidikan sejak tahun 1900. So, perkembangan kurikulum dan strategi mengajar dan pembelajaran boleh diambil melalui satu perspektif berbandingan supaya kebijaksanaan dan pemikiran Konfusianisme dan tradisi dapat digunakan. Warisan daripada tamadun Cina yang berpunca daripada humanisme, personalisme, intelektualisme dan moralisme sangat relevan digunakan oleh masyarakat, iaitu membentuk keupayaan optimistik pada potensi manusia bagi mencapai kecemerlangan individu dan atau berkelompok. So, pendidikan sentiasa diutamakan dan keupayaan bagi setiap individu boleh dididik, pembentukan pribadi atau moral diberi keutamaan dan guru harus dihormati serta diberi status sosial yang tinggi. Selain itu, kesan dalam pembinaan sistem seseorang adalah penerapan nilai-nilai murni yang diperolehi dari proses pengajaran ilmu kerana ianya penting dalam konsep pendidikan Islam, Kristian, Buddha dan agama-agama lain. So, transformasi ini berlaku berbeza dari satu tradisi ke tradisi lain. Perubahan dalaman dapat dilakukan melalui pengetahuan tentang diri sendiri serta ajaran Islam di mana persoalan tauhid adalah transformasi manusia yang sangat penting, manakala ajaran Hindu dan Buddha transformasi sifat dicapai melalui proses mencari diri sendiri. So, akhir sekali adalah kesimpulan, tamadun Cina mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dan unik dari tamadun Asia yang lain. Ianya dapat dilihat dari segi kemajuan yang tersendiri, terutama dari segi sains dan teknologi. So, tumpuan utama pendidikan adalah untuk memajukan sensitiviti moral dan rasa tanggungjawab kepada rakyat dan negara. Oleh yang demikian, pendidikan di China adalah sangat penting bagi rakyat mereka kerana dengan sistem pendidikan dapat mengubah kedudukan mereka dalam masyarakat serta bertujuan bagi melahirkan rakyat yang berpendidikan tinggi dan membolehkan mereka memegang jawatan dalam kerajaan. Sekian saja pembatangan saya. Semoga ianya memberi sedikit kefahaman kepada anda berkaitan dengan sistem pendidikan tamadun Cina. Sekian, terima kasih.